Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak bertemu kita sekali lagi dalam siri video PDPC bersama dengan Ustazah, dan untuk kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai satu tajuk daripada tingkatan 4 dalam bidang Al-Quran, iaitu larangan rasuah daripada surah Al-Baqarah ayat 188. Jom anak-anak, kita belajar bersama-sama untuk hari ini. Baiklah, sebelum Ustazah teruskan lagi, mari kita lihat dahulu antara standard pembelajaran. Yang pertama ialah pelajar ataupun anak-anak boleh membaca ayat 188 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar dan bertajwid. Anak-anak nanti dapat menyatakan maksud ayat tersebut, dapat menjelaskan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam ayat, menyatakan pengertian rasuah, menjelaskan bentuk perbuatan rasuah dan menerangkan kesan perbuatan rasuah. Okey. Mari kita lihat ayat kita untuk hari ini. Itu daripada surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Okey, itu dia potongan ayat tadi Ustazah baca. Baik, kalau kita baca sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar baik-baik ya. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Okay, apa maksud dia? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, maksud dia, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Wala ta'kulu, dan jangan kamu makan. Wala ta'kulu amwalakum, mengambil harta orang lain. Amwalakum makna mengambil harta orang lain. Jangan makan, jangan ambil harta orang lain. Allah larang. Jangan kamu makan, jangan kamu ambil harta orang lain antara kamu bil batil, dengan cara yang salah. Ada beberapa cara kita nak ambil harta orang lain, tapi cara tersebut adalah salah. Apa cara-cara tu? Okey, kita lihat sekejap lagi. Waktu dulu biha ilal hukam, dan janganlah kamu memberi rasuah kepada para hakim. Kenapa? Kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Kita tahu, tapi kita buat juga. Itu maksud
Okay. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah. Dan janganlah kamu memberi rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa sedangkan kamu mengetahui salahnya. Okay, anak-anak, itu adalah maksud ayat 188 surah Al-Baqarah tadi ya. Okey, baik. Sekarang apakah larangan-larangan Allah tadi? Yang Allah larang tadi. Wala taqulu amwalakum. Apa dia? Yang pertama ialah rasuah. Yang kedua, judi. Yang ketiga ni ialah merompak. Yang keempat, salah guna kuasa. Yang kelima, riba. 6, mencuri. Dan 7 ialah menipu. Okey. Rasuah, judi, merompak, salah guna kuasa, riba, mencuri, menipu ni kita panggil sebagai cara-cara yang salah masa kita nak mengambil harta orang lain. Tak boleh. Ya? Contohnya mencuri. Kita biasa dengar kan? Mencuri. Mencuri tu maksudnya kita mengambil harta ataupun barang orang lain tanpa pengetahuan tuan. Kalau merompak, merompak ialah kita mengambil harta dengan cara kekerasan. Cara paksaan, maknanya tuan ada sekali dengan kita pada masa tu. Contoh seperti meragut, merompak, itu maksudnya mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Okey, baik, sekarang kita lihat pengertian rasuah. Apa yang dimaksudkan dengan rasuah ni? Okey, rasuah ialah sebarang pemberian ni, pemberian atau suapan. Sebarang pemberian atau suapan. Untuk yang bertujuan untuk memasukkan kebenaran atau membenarkan kepalsuan. Sekarang kita ada dua cara ya. Dua cara bagaimana kita nak menjawab soalan mengenai dengan pengertian rasuah. Yang pertama, cuba anak-anak lihat perkataan rasuah ni. Ustazah dah tandakan dengan tulisan warna merah. Rasuah ni. Tengok perkataan rasuah. Okay. Kemudian cuba anak-anak tengok perkataan suapan. Suap. Apa yang cuba Ustazah nak bagi tahu pada anak di sini? Sekiranya anak-anak tidak menghafal pengertian rasuah, tiba-tiba keluar soalan mak tanyakan tentang pengertian ataupun maksud rasuah, tengoklah kepada perkataan suah ni. Suah ni. Suah H belakang ni, H. Suah ni kita tukar kepada P. Jadi suap. Jadi suap maknanya suatu suapan. Kalau soalan keluar, berikan maksud pengertian rasuah. Anak-anak tulis suatu suapan. Sudah dapat satu markah. Sudah dapat satu markah. Suatu suapan. Ataupun sebarang pemberian. Mungkin sebarang pemberian tu susah sikit anak-anak nak ingat. Sebab tu Ustazah ajar cara bagaimana anak-anak ingat perkataan rasuah. Tengok yang hujung suah tu ya. Yang H tu kita tukar kepada P jadi suatu suapan. Suatu suapan yang bertujuan memasukkan kebenaran. Sampai situ sudah dapat 2 markah. Suatu suapan bertujuan memasukkan kebenaran. Okey, sampai sini sudah dapat 2 markah. Sudah dapat 2 markah. Ataupun suatu suapan bertujuan membenarkan kepalsuan. Juga sudah dapat 2 markah ya. Sudah dapat 2 markah. Jadi terpulanglah kepada anak-anak nak ambil yang mana? Memasukkan kebenaran ke ataupun membenarkan kepalsuan. Ikutlah mana senang nak untuk anak-anak ingat. Suatu suapan bertujuan memasukkan kebenaran ataupun suatu suapan bertujuan untuk membenarkan kepalsuan. Okey, terserah Itu maksud rasuah. Macam mana? Anak-anak boleh tak? Boleh kan? Senang kan nak ingatkan maksud rasuah kan? Ingat perkataan rasuah. Suah, suap, suah, suap, suah.
Suatu suapan. Suapan untuk apa? Untuk memasukkan kebenaran. Suapan untuk apa? Untuk membenarkan kepalsuan. Senang ya. Okey, baik, sekarang kita lihat pula contoh. Okey, apa contoh? Contoh untuk dikatakan memasukkan kebenaran, iaitu memberikan rasuah kepada seseorang agar menyimpan rahsia. Simpan rahsia supaya kebenaran tidak dibongkarkan. Supaya kebenaran tidak dibongkarkan. Itu memasukkan kebenaran. Kita bagi rasuah kepada orang supaya orang tu simpan rahsia. Jangan bagi tahu kepada orang lain. Jangan pecahkan rahsia. Yang kedua, contoh memasukkan membenarkan kepalsuan, iaitu memberikan rasuah untuk meluluskan tender sehingga menutup peluang orang yang lebih layak. Contohnya A dan B. Dua-dua ni kontraktor lah katakan. Kontraktor A dan kontraktor B. Masing-masing nak dapatkan tender. Kemudian ada C, pihak ketiga yang bahagian meluluskan tender. A bagi rasuah kepada C. Sepatutnya tender tersebut B layak terima. Tapi B tak dapat terima tender tersebut. Dapat kepada A kerana A memberi rasuah kepada C yang meluluskan tender. Okey, baik. Tengok sekarang 4 bentuk kesalahan rasuah. Okey, 4 bentuk kesalahan rasuah ni. Okey, yang pertama ialah meminta atau menerima rasuah. Yang kedua, menawarkan atau memberi rasuah. Yang ketiga, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan. Yang keempat, mengemukakan tuntutan palsu. Itu ada 4 bentuk kesalahan. Okay. Kalau anak-anak senang ingat macam ni, ya. Beri rasuah, terima rasuah. Bila beri mesti terima kan? Mesti berlaku dua pihak. Satu beri, satu terima. Kan? Ataupun satu tawar, satu minta. Macam tu. Tapi kalau tawar dengan minta tu, Ustazah rasa susah lah sikit anak-anak ingat. Jadi, lebih senang jika anak-anak ingat memberi rasuah. Bila beri, mesti ada orang yang menerima rasuah. Yang tiga, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan. Contohnya dia ada jawatan satu jawatan dalam satu badan. Contohnya presiden lah, ketua. Ataupun bendahari dan sebagainya. Dia menyalahgunakan kedudukan dia dalam proses rasuah ni. Yang satu lagi ialah mengemukakan tuntutan palsu. Mengemukakan tuntutan palsu. Sebenarnya benda tu tak betul. Apa dia tuntut itu tak betul. Tapi disebabkan dia melakukan rasuah, ada beri rasuah kepada pihak lain, maka dia telah dapat mengemukakan tuntutan tersebut. Okey, sekarang kita lihat pula kesan kesan perbuatan rasuah. Okey, untuk kesan perbuatan rasuah ini ada terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama, aspek individu, yang kedua aspek masyarakat, yang ketiga aspek negara. Ada 3 ya. Jadi di sini Ustazah bawakan contoh untuk aspek individu kan. Contohnya untuk A dan B ni adalah aspek individu ya. Itu Allah SWT dan Rasul melaknat pemberi dan penerima rasuah ataupun menjadikan individu hilang harga diri. Okey, tengok perkataan melaknat negatif. Hilang harga diri juga negatif. Kenapa? Kerana ni ya, kesan ya. Kerana kesan, bila sebut kesan perbuatan rasuah, mestilah benda tersebut benda yang negatif. Jadi ayat kita pun mestilah dalam bentuk negatif ya. Pertama, Allah SWT dan Rasul melaknat pemberi dan penerima rasuah. Yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa. Okay, yang ketiga sini ialah kepada kesan kepada negara ya, iaitu melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Bayangkan nak buat bangunan tersebut sebenarnya hanya kosnya 500,000, tapi disebabkan berlakunya penyelewengan, berlakunya penyalahgunaan kuasa, berlakunya rasuah, 1 juta. Bangunan tak seperti mana sangat, tapi kos pembuatannya mencecah 1 juta ringgit.
Okay. Itulah sebab kenapa bila berlaku rasuah dikatakan boleh memberikan kesan kepada negara. Yang keempat ialah masyarakat, iaitu meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Okay, kemudian last ialah mengenai dengan pengajar ayat. Cuba anak-anak tengok, Ustazah sudah buat dalam bentuk P warnanya merah. Itu isi putih penambah perkataan, H huraian. Okey, baik, P. Cuba tengok P. Apa maksud P? P ialah permulaan ayat. Permulaan ayat, cuba tengok sini, ialah perkataan kita hendaklah. Permulaan ayat. Isinya ialah mencari rezeki yang halal. Isi. Suka-suka ialah kata hubung. Agar tidak menyalahi syariat Islam, itu adalah huraian. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberi rasuah. Isi. Supaya, kata hubung, kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Dan pengajaran yang ketiga ialah kita hendaklah mengelak diri daripada melakukan sumpah palsu. Ini isi untuk kata hubung mendapat kepentingan tertentu. Perlu anak-anak ingat, apabila pengajaran ayat mesti mulakan dengan kita hendaklah. Jangan lupa, kita hendaklah mesti ada kita hendaklah, kita hendaklah, kita hendaklah. Kemudian tulislah isi kata hubung diakhiri dengan huraian. Baik, sekarang kita tengok contoh. Contoh soalan. Okey, contoh soalan. Apakah maksud rasuah? Okey, maksud ni biasanya 2 markah. Tak ada maksud 1 markah. Tak ada. Maksud mesti dua markah. Okey, apa maksud rasuah? Okey, tengok ni. Ingat perkataan apa tadi Ustaz cakap tadi? Suah. Okey, suah. Okey, suah tukar kepada suap. P. Tukar kepada P kan? Jadi, suap. Apa maksud suap? Suatu suapan. Suatu suapan. Kalau anak-anak buat satu suapan, sudah dapat satu markah. Suap kenapa? Satu suapan kenapa? Untuk membenarkan kepalsuan. Contoh. Okay. Senaraikan 4 cara salah mengambil harta orang lain selain rasuah. Ini kena ingat baik-baik anak-anak. Apabila baca soalan, berhati-hati. Kadang-kadang ada soalan yang menjebak calon. Ada soalan menjebak pelajar. Contohnya sini. Kalau kita gopoh baca soalan, kita akan baca, senaraikan 4 cara salah mengambil harta orang lain. Oh, banyak ya. Orang kata, banyak cara salah mengambil harta orang lain. Rasuah, menjudi, berompak, curi dan sebagainya. Banyak. Tapi mata kita tak terpandang perkataan selain rasuah. Sebab nak cepat sangat, excited tengok soalan, terlupa nak tengok sampai habis. Sebab tu bila baca soalan, baca sampai habis. Senaraikan 4 cara mengambil harta orang lain selain rasuah. Yang ketiga, terangkan 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Ni satu lagi. Jenis soalan yang boleh mengelirukan. Kesan rasuah terhadap masyarakat. Okay, sekarang kita tengok contoh. Contoh jawapan. Okey, maksud rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Terserah nak ambil yang mana-mana. Kalau anak-anak buat sebarang pemberian, okey, sini dah dapat 1 markah. Bertujuan memasukkan kebenaran, dapat lagi satu markah di sini. Ataupun suatu suapan membenarkan kepalsuan, akan dapat 2 markah. Baik, 4 cara salah mengambil harta orang lain selain rasuah. Mencuri, merompak, judi, riba. Ini adalah di antara cara-cara salah. Dan yang ketiga, 2 kesan rasuah terhadap masyarakat. Itu meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat pentingkan diri sendiri dan memburukkan lagi taraf kemiskinan dalam masyarakat kerana dana atau sumber diselewengkan.
Itu dia dua contoh kesan. Kesan mesti kita bila sebut kesan selalu pesan. Bila sebut kesan, tengok kesan mesti dia biasanya kesan buruk. Bila kesan buruk mestilah ayat jawapan kita pun negatif. Itu meningkatkan kejenayah. Yang ni memburukkan lagi taraf kemiskinan. Okey, macam mana anak-anak? Ustazah rasa anak-anak sudah dapat faham bagaimana cara untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan rasuah. Tajuk larangan rasuah kita untuk kali ini. Dan sampai di sini dahululah perkongsian Ustazah untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ustazah supaya anak-anak akan sentiasa mendapat notifikasi apabila ada video-video terbaru daripada Ustazah yang berkaitan dengan PDPC anak-anak, untuk pelajaran anak-anak pendidikan Islam. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Bukan susah pun, tak susah kan? Tengok video Ustazah, kemudian tekan dekat tulisan warna merah, jadikan dia warna kelabu. Itu saja, tak susah. Sekurang-kurangnya dengan adanya sokongan daripada anak-anak, dengan subscribe, like, komen dan sebagainya, akan dapat memberi lebih semangat pada Ustazah untuk menghasilkan lebih banyak lagi video PDPC untuk anak-anak, untuk pelajar-pelajar di luar sana, insyaAllah. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Ustazah sudahi dengan aku liqaul hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.